Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akhirnya dapat berjumpa pada hari yang berbahagia di Dewan Surga Indah ni untuk kita sama-sama menggembur, mengenali, mencari sedikit, kalau boleh banyak sikit tentang tokoh yang kita jadikan ikon pelancongan koperasi sekolah untuk negeri Perlis, iaitu Datuk Wan Ahmad Wan Daud. Jadi saya sangat-sangat mengalukan kedatangan para hadirin hadirat sekalian lah. Lebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada yang berusaha, Puan Haji Armi Haji Zainuddin, Naib Presiden Angkasa, yang sama-sama hadir pada hari ini mendengar sekali ya. Okey, seterusnya yang saya hormati Tuan Haji Kamaruddin Ismail, Penolong Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang saya hormati Encik Abdul Aziz Abdul Karim, Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Perlis. Yang saya hormati yang berbahagia cucu ataupun waris terdekat yang kita dapat tangkap hari ini dan bawa kemari, Pak Wan Tuan Haji Wan Kazim Wan Din. Kami biasa panggil Pak Wan, lebih mesra. Seterusnya Pak Wan hadir dengan isteri tercinta dia. Pagi tadi bila kita tanya boleh panggil makcik ke Puan Hajah ke apa, saya perkenalkan yang ini anak kepada Pak Mentua saya. Pagi-pagi saya terkedu. Puan fikir begitulah orang ni kalau kita nak kenal Pak Wan ni macam mana. Suka pelawak jenaka ya, cucu sulung kepada tokoh kita yang katanya lahir di rumah yang indah di sana tu. Semua orang tahu rumah Datuk Wan Ahmad di mana kan. Dan membesar di situ, sangat kenal rapat lah dengan Tok dia. Orang kata di sini panggil Tok Wan ke Wan? Tok Cak. Sebab saya orang faham banyak bahasa sini nak kena mengimbas balik macam mana cara nak berbahasa tu ya. Okey, seterusnya yang saya hormati panel kita pada hari ini, saya yang paling sebelah dengan saya ni Encik Encik Bustami Ismail, Ahli Jawatankuasa Persatuan Sejarah Negeri Perlis. Dikabarkan kepada saya ada perkaitan keluarga juga dengan tokoh kita. Mungkin kalau kata jauh sikit tu tak tahulah saya setakat mana ya. Okey, katanya ibu sepupu dengan ibu kepada Pak Wan kita di sini. Jadi complicated sikit. Perkaitan di sebelah bapa pun ada juga. Jadi kalau Pak kata perkataan Melayu kita tu tubuh serubuk lah. Okey, seterusnya panel kita yang di hujung sekali, saya perkenalkan Encik Mokhtar Abdul Karim atau Mokhtar AK. Beliau ni saya boleh baca sikit panjang ni, hanya ada dia punya biodata. Selaku seorang penulis, pernah banyaklah dia punya menghasilkan novel, skrip radio, skrip drama, sajak, novel kanak-kanak ya, banyak rencana sejarah macam-macam. Beliau juga pernah menerima anugerah tokoh penulis Perlis oleh Kerajaan Negeri Perlis pada tahun 2011, baru lagi. Okey, kita tanyalah, ucapkan. Seterusnya ada satu yang istimewa pasal penulis kita ni. Ada satu novel dia, novel Dewa, dipilih oleh Bank Dunia sebagai bahan bacaan pelajar sekolah di Malaysia. Itu hebat tu. Bukan calon-calon orang yang kita ambil pada hari ni dapat tangkap. Okey, seterusnya kita kalau boleh nak menggembur apa yang kita tak jumpa sebenarnya. Ini tujuan kita buat bicara tokoh. Di kebanyakan negeri kita dah pernah buat di Johor, di Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang. Yang terkini tempoh hari kita buat di Pulau Pinang dan juga di Perak. Jadi kita cuba berusaha mendapatkan waris yang terdekat untuk orang kata sama-sama bercerita dengan kita. Siapakah tokoh ni yang sebenarnya? Jadi supaya adik-adik pelajar dan juga guru-guru khususnya yang nak melaksanakan program pelaksanaan pelancongan koperasi sekolah faham, tahu dan siapakah tokoh kita ni untuk kita nak ceritakan pada tamu kita yang datang. Terutamanya tamu yang datang daripada negeri luar lah. Kita nak, orang kata nak banggakan sedikit dengan tokoh kita ni, orang yang banyak berjasa menyumbang kepada orang kata negeri kita. Tokoh kita ni seperti mana yang para hadirin tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar dan guru-guru sekalian tengok tadi, adalah seorang tokoh pendidik, tokoh koperasi. Saya rasa dia juga adalah seorang patriot.
Boleh saya katakan begitu ya. Para panel sekalian mungkin boleh bersetuju dengan pandangan saya lah. Okey, seterusnya saya suka kalau boleh kita bersantai sedikit pada hari ini. Kita juga buka peluang kepada para pelajar untuk bertanya soalan kepada panel lah yang lebih mengetahui tentang tokoh. Sebab kita fokus kita pada tokoh hari ini, jadi kita nak para pelajar faham, tahu siapakah tokoh yang kita cerita kepada hari ini ya. Okey. Suka saya nak bertanyakan soalan, orang kata cerita yang saya dapat daripada kajian, daripada penyelidikan ya, selalunya orang kata surface sahaja. Cerita yang orang biasa dengar, apa sumbangan dia, jasa dia, pendidikan yang biasa. Tetapi hari ini kalau boleh kita nak tahu lebih peribadi lah kalau boleh. Siapa tokoh kita sebenarnya ni? Datuk Haji Wan Ahmad Wan Daud. Dan kalau boleh kita minta pandangan orang yang paling hampir dengan dia, yang katanya suka bergaduh. Ya? Sangat suka bergaduh katanya. Cucu yang paling nakal dia kata. Selalunya yang paling nakal tu yang paling disayang. Tak percaya cakap saya test balik nanti. Buat nakal dengan tu, confirm dia kejar, dia sayang sangat tu. Okey Pak Wan, kalau boleh Pak Wan ceritakan sedikit dari segi orang kata mula-mula, orang kata lahir tu kenal Tok Cak tu siapa Pak Wan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena cara dah. Orang daripada angkasa depa mainkan indera kayangan. Dua-dua tinggi. Anda nak bicara itu no? Payah tu. Daripada angkasa ke indera kayangan tu depa naik kuda ke belakang. Saya pun tak tahu no? Cari burak dia. Murid semua tahu kata pelih nyandera kayangan. Pelan sangat tahu. Tidak ada apa-apa. Itu baru semangat. Jadi Chris sebilah bawa ke kota. Mari simpan dengan cermat. Mulai sekarang saya nak cerita kisah hidup Datuk Wan Ahmad. Itu dia. Kenal siapa dia? Jadi Datuk Wan Ahmad ni saya panggil Tok Cak. Orang boleh panggil Tok Cak lah. Ada yang panggil Wan. Saya panggil Tok Cak. Tok Cak saya ni dilahirkan di Buak Gajah. Orang boleh tahu Buak Gajah tak mana, cuba tolong kat tangan boleh. Kalau nak hadiah boleh. Buak Gajah tahu, Buak Gajah tak mana. Dia Arab tak mana lah, Arab tu hero. Buak Gajah, tempat UITM tu ialah Buak Gajah. Di situlah lahirnya. Dan bapaknya bernama Wan Daud. Kalau orang belah polis ni kalau kata Wan Daid. Dia tempat Wan Daid lah. Betul ya? Jadi bapaknya nama Wan Daud, ibunya bernama Mahabu. Jadi dia dilahirkan di Buak Gajah, tempat UITM sekarang. Bapaknya adalah orang yang bekerja di istana Polis bersama dengan almarhum Tuan Syed Safi, Raja Polis ketika itu. Bolehlah sedikit lagi kita bagi peluang. Nak tanya bagaimana bercakap, dia tahu saya cakap 5 minit lagi baru saya cakap sampai pagi isu boleh. Dia apa nama, dia berkawan dengan anak Syed Safi, iaitu almarhum Tuan Syed Alwi. Tuan Syed Alwi Raja Polis, dan dia sama umur dengan Tok Wan saya, panggil Tok Wan senang lah, Wan Ahmad bin Wan Daud. Jadi dia berkawan, duduk di istana kerana bapa Wan Ahmad ni, Wan Daud, bekerja di istana Raja Polis. Jadi dia boleh berkawan sampai ada masanya dah boleh bersekolah. Pak Wan Ahmad bapa Datuk Raja Syed Alwi ni, bapa dia nak hantar pergi ke mengaji sekolah Inggeris di Penang Preschool.
Jadi artinya Penang preschool tu lama lah ada. Apabila nak pergi mengaji tu, Syekh Alwi tak mau pergi seorang. Dia kata kalau ayah anda tak bagi mak pergi sama, cik tak mau pergi. Raja kita boleh dulu, dia cakap, dia sebut cik. Dengan orang ramai dia sebut cik. Sampai hari orang nyebut wakil rakyat tahu, kalau dia cakap dengan orang ramai dia sebut cik. Jadi dia kata kau tak bagi mak pergi sama, cik tak mau pergi mengaji di sekolah Inggeris, Penang preschool. Jadi dengan sendirinya, jadi almarhum Tuan Syed Safi terpaksa lah kena hantar Wan Ahmad pergi sama dengan Syekh Alwi pergi mengaji di Penang preschool. Ngaji di sana. Jadi Wan Ahmad tu nak pergi jadi kawan saja. Syekh Alwi kata kalau tak masuk dalam kerja sama dia tak mau. Jadi dengan sendirinya Pak Wan Ahmad ni dapat mengaji free. Tak payah bayar apa di Penang preschool, pergi semua. Jadi yang ada satu cerita lucu. Tapi kalau ada anak cucu aja ni. Ada ke? Mana apa dia? Kalau ada siapa angkat tangan. Kalau ada jangan marah lah abang. Apabila main exam, Syekh Alwi tak lulus. Wan Ahmad yang lulus. Jadi itu cerita ringkas dia. Apabila dia lulus, dia pun balik main ke kolej. Dia orang bagi kerja jadi hakim. Wan Ahmad ni, Tok Wan saya ni, dia gagap sikit. Bukan gagap sikit, gagap banyak. Dia nak cakap satu-satu benda tu, dia singap terus. Katalah nak panggil saya, dia panggil saya Hazim. Terus ya. Dan ni yang kedua baru tarik sin. Hazim dia suruh ni satu yang benar. Dia gagap. Apabila dia jadi hakim, satu hari perbicaraan dengan orang salah tu juga gagap. Sama-sama gagap. Saya tak telah berbuat salah apa pun. Jadi ni cerita lawak-lawak lah, tapi ni cerita betul. Habis yang hakim pun kata, orang ni pilih aku kan. Dan hakim tu gagap. Jadi dengan sendirinya, dia lepas tu dia minta jawatan. Dia kata, saya tak mahu jadi hakim. Sebab dia kalau jumpa dengan orang salah yang gagap, saya gagap lebih lagi daripada dia. Jadi dia tak jawatan. Ringkas cerita nak. Apabila dia habis cerita tu, Syekh Safi mangkat, Syekh Alwi jadi raja. Apabila Syekh Alwi jadi raja, Syekh Alwi panggil dia, ajak dia, lantik dia jadi, masa tu dipanggil edikong. Apa makna edikong? Saya tak tahu. Mengikut kajian pengiring raja. Pengiring raja. Dia jadi edikong raja. Jadi dia jadi edikong raja tu lama. Jadi apabila dia jadi edikong raja, jadi dia jadi orang istana. Ringkasnya lagi satu cerita. Wan Daud ni, dia mempunyai dua orang anak. Pertamanya Wan Ishak. Jadi dia tunjuk orang. Yang keduanya Wan Ahmad. Satu ibu, satu bapa. Dan Wan Ahmad ni pula, ibu dia Cik Mahabu tadi ni bercerai dengan Wan Daud, kahwin pula dengan orang lain, dapat pula 7 anak. Salah seorang daripadanya, jika kita ingat, anak nakal Wan Ahmad yang satu ibu, yang 4 lain ialah Yusuf, Cik Yusuf, speaker, bekas speaker paling, ataupun Hazim, bekas wakil rakyat. Ada siapa kenal? Nama macam saya, nama Hazim. Jadi artinya dia banyak adik-beradik. Jadi yang banyak masalah, saya nak cerita masalah Wan Ishak ni saya tak banyak tahu, karena masa tu saya masih anak-anak. Jadi Wan Ahmad ni, apabila dia jadi edikong raja, anak-anak dia yang laki-laki semuanya bersekolah Inggeris. Yang laki-laki, yang perempuan bersekolah Melayu. Masa itu orang perempuan tak boleh bercampur sekali dengan orang lelaki, tak boleh. Dan sekolah khas untuk perempuan tidak ada bahasa Inggeris. Jadi anak-anak lelaki dia semuanya bersekolah Inggeris. Wan Ahmad ni bila dia dah bekerja, dia mempunyai isteri sebanyak, hanya kahwin 3
ada 4 isteri. Isteri yang pertama tu ialah tok saya, namanya Cik Lebak. Itu nama orang dulu. Lah kita lebak ni, jalan lebak nak belain lah. Tok saya nama Cik Lebak binti Osman. Jadi dengan Cik Lebak, Wan Ahmad mendapat anak sebanyak 5 orang. Pertama sekali namanya Wan Safiah. Nama duanya Wan Flora. Jangan gelak mak saya tu. Nanti saya teriaknya bekerja. Wan Flora tu mak saya. Saya ni anak Wan Flora lah. Lepas Wan Flora, Wan Ruslin. Nama orang putih mereka. Lepas Wan Ruslin, Wan Salim. Lepas Wan Salim, Wan Harfah. 5 anak, 1 ibu yang bernama Lebak. Jadi itulah anak-anak Wan Ahmad dengan isteri yang pertama. Dengan isterinya yang kedua, namanya orang dulu-dulu nama kita sebut black, nama Tengku Tot. Nampaknya mana ada orang panggil Tengku Tot. Tengku Tot, dia dapat seorang anak laki-laki bernama Wan Mansur. Orang tu ya. Kemudian dia kahwin lagi dengan satu orang, dapat 2 anak. Namanya nama isteri itu kan nama anak. Nama isteri itu lupa dah. Depa tahu. Nama Cik Argon. Dapat 2 anak. Pertama Wan Muhzan, yang keduanya Wan Hanim. Di dalam semua anak-anak dia tu, yang tinggal lah ni seorang Wan Hanim dia lagi. Yang lain semua dah kembali ke rahmatullah. Boleh kita kata dulu kan? Jadi banyak lagi saya nak sambung. Tunggu. Saya memang gelak lagu tu kan. Duhan muak syok. Okey, terima kasih banyak Pak Wan. Panjang lebar ya. Jadi rasanya boleh nampak gambaran macam mana salah silah keturunan tokoh kita, isteri-isterinya dan anak-anaknya sehinggalah kepada cucunya yang sangat ceria. Itu saya katakan sangat ceria. Pertama kali bertemu Pak Wan pun hati saya tertanya-tanya, ya ke orang yang berusia 80 tahun? Siap pagi saya pantun lagi, hisap rokok tembakau Cina, saya tak lupa pantun tu. Jadi saya pun tak berapa, nanti saya jawab. Jadi untuk pengetahuan semua juga, Pak Wan kita ni salah seorang yang orang kata sangat seni orangnya, orang sastra juga ya. Pernah berlakon ni, baca lubang sikit boleh ya? Pernah berlakon di samping Tan Sri P. Ramlee. Salah satu daripada filemnya adalah Hang Tuah. Jadi nanti tengok balik ya. Yang mana satu tu orangnya. Okey. Rupa masa dulu-dulu umur 19 tahun katanya. Mesti ganteng lagi lah masa tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita punya panel Encik Bustami kalau boleh. Sebab ada juga orang kata ada perkaitan saudara tu. Sebab kata pepatah kalau orang geti bertukang, berseni, membuat parang contohnya, pandai juga membuat hulunya orang kata, ataupun macam orang berdayung sampan, pandai membuat dayung, pandai juga sedikit bersampan. Jadi sekurang-kurangnya banyaklah ada juga mungkin tahu dan faham macam mana situasi keluarga Datuk Wan ni, keluarga besar ya. Dan saya juga difahamkan salah seorang ni tokoh panel kita di sini, Cik Bustami, ibunya pernah melangsungkan perkahwinan yang diuruskan sendiri oleh tokoh kita di rumah yang indah itu. Silakan Cik Bustami. Mungkin boleh bagi orang kata pandangan sedikit lah tentang tokoh kita ni, orang yang macam mana pada pandangan Cik Bustami. Silakan. Tuan Pengerusi, adik-adik sekalian, saya nak cerita sikit saja keadaan dengan Datuk Wan ni. Sebab apa, yang saya nak cerita tu dah Pak Wan cerita lah. Cuma nak tahu tambah sikit. Saya ni tinggal di belakang rumah dia, lebih kurang dalam 250 elok daripada rumahnya. Pak Wan, orang semua panggil dia Pak Wan, Tok Cik, orang panggil Datuk tapi Datuk tu jarang panggil kan.
Dia pun tak nak tu. Dia ni selalu kalau apa-apa dia nak minta tolong apa-apa, macam kami tadi pergi ke kedai, pergi ke pianik sorak apa, di pejabat apa semua, dia di pagi saya orang dengan kakak dia tu, dia minta tolong. Dia selalu pergi ke pejabat, kayu basikal pakai topi. Dia pakai topi. Saya ni panggil kat dia Tok Uang. Tok Uang tu Tok orang kelompok tu pergi tuk nak tu saudara lah, tapi kita boleh pergi tuk nakan. Betul tak? Tuk nakan lah. Dia pergi tuk uang dia. Dia tu bila panggil saya cukup aja. Tadi lambat. Saya perlu tunggu. Saya perlu tunggu dia nak habis. Lagi sebab saya ni lain sikit orang. Sebab dia ni kalau saya balik ke sekolah, dia 3 minit bantu. Saya beli kayu basikal balik lah. Dia kata pasal tadi tang tadi main pikir tu. Bukan saya daripada pikir, tapi dia pikir itulah. Dia begitu. Saya contoh bagi hak ni jarang contoh. Hak contoh yang itu dia dah ada 4 bulan contoh lah. Yang itu ada. Besok tahun 56 ke atas tu dia jadi ahli Dewan Negara dia masuk calon di kawasan Payor. Ada siapa-siapa tinggal di Payor? Ada. Di Payor, Padang Pau. Jalan kaki bukit. Dia tu wakil rakyat lah. Bila ada mesyuarat di Kuala Lumpur, dia gila lah bawa anak cucu tu pergi Kuala Lumpur. Dia sewa kereta kosong, dia bawa ada 2 orang cucu. Kebetulan saya tu 2 kali hati dengan dia. Bawa pergi tidur di mana tau, di Istana Polis. Kami duduk pergi rumah Raja Polis di Kuala Lumpur. Jalan tu tahu jalan mana, saya tak pergi. Saya pergi sekali, saya pergi kiki lah. Jangan saya di Kuala Lumpur tamat tu tahu. Lagi dia ni pandai main sepak agak. Dia main sepak agak bukan sepak agak dulu kita main ni, sepak agak bulat. Main itu 10 orang, sepak dia boleh angkat bola 21 kali. Hebat tu. Hebat tu. Saya ingat kita 3 kali sepak dia tak jatuh lah. Dia 21. Dia pasal tu kita duduk main di hadapan dekat rumah dia. Dia tengok dia main. Dia ni cukup apa? Dia jarang pakai kain batik, kain pelekat. Dia pakai kain apa? Kain batik cat. Tapi nak cakap benda tu payah sikit, lambat sikit sama dia gagal. Dia tu biasa dilantik jadi Menteri Sak Polis, tetapi dia tolak sebab dia buat alasan dia kata dia tu kaki tidur siang. Itu ada cerita dan gagal. Saya ingat dekat tu cukup kan. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Cik Bustami. Itu sedikit orang kata pandangan orang yang mungkin rapat juga dengan dia, hari-hari duduk kabir panggil macam orang tua yang kata tolong dia, suruh picit dia. Tapi saya orang kata teruja bila mendengar tokoh kita ni suka main sepak raga. Untuk pengetahuan semua ya, dalam program kami pelancongan koperasi sekolah kita ada selain daripada melancong, mengenali tokoh, pengisian yang kita adakan adalah juga dalam bentuk permainan, ice breaking. Kita buat game yang berbagai untuk nak memberikan tamu yang datang ke sekolah kita tu mesra. Jadi apa yang tokoh kita suka buat, sifat dan sikap dia tu kita adapt atau kita buat sebagai simbolik dalam program kita tu. Jadi nanti lepas ni bolehlah kita buat game sepak raga bulat pula. Kalau tokoh lain macam Pak Sako kami di Pahang suka mancing, kami buatlah paling tak dapat sungai ke apa, pancing botol pun jadi. Ini simbolik lah orang kata ya. Itu yang menariknya dalam pelancongan koperasi sekolah yang kami buat. Ini aktiviti dia. Selain daripada itu, inilah tujuan dia. Kita buat program bicara tokoh. Kita nak kenal tokoh kita siapa.
apa yang dia suka buat tu yang kita nak laksanakan nanti dalam program kita. Okey, seterusnya saya suka nak bercerita. Ni orang pakar sejarah ni. Encik Mokhtar AK kita ni bukan saja penulis tapi juga pakar sejarah. Banyak menulis buku tentang sejarah ya. Mungkin ada agaknya terjumpa sebab saya ni kadang-kadang googlekan internet. Mungkin dekat internet kita tak pasti sahih atau tidak berita atau cerita itu fakta tu. Ada saya terjumpa mengatakan yang Datuk Wan Ahmad Wendaud ini juga adalah merupakan sebahagian waris kepada Wan Mat Saman, iaitu arkitek yang membina terusan di negeri Kedah. Itu nak tanya Encik Mokhtar AK, mungkin ada terjumpa ke, betul ke tidak ke sebenarnya fakta tu. Silakan. Alhamdulillah, saya bersama dengan ahli panel yang kami bertiga ini ucapkan banyak terima kasihlah atas inisiatif pihak angkasa dan kerjasama jabatan yang telah mengendalikan majlis bicara tokoh pada pagi ini, dan saya berharap semoga akan menyusul pula aktiviti yang sedemikian untuk manfaat kepada anak-anak kita supaya mereka mengenali sejarah tempatan tokoh-tokoh negeri mereka sendiri. Ini meyakinkan kepada kita bahawa timbul minat pelajar supaya mengambil mata pelajaran sejarah. Kalau anak-anak kita tidak mengenal sejarah, maka mereka besar nanti mereka kehilangan siapa itu tokoh, siapa ini pemimpin dan sebagainya. Jadi saya ucap syabaslah pada pihak yang mengambil inisiatif ini. Saudari promosi panel, kita ubah istilah panel, bukan panel. Bahasa kita panel. Mengikut persoalan tadi, minta supaya saya terangkan mengenai terusan Mak Saman. Saya ingat sejarah itu ada pada Pak Wan, pada cucu dia. Saya kurang mengenali sejarah itu. Jadi apa yang nak saya perkatakan sekarang ialah masalah penubuhan syarikat kerjasama. Semua pun apa yang kami bertiga ceritakan ini bukanlah satu fakta muktamad, tetapi sejarah kadang-kadang dia ada berubah di samping penceritaan daripada sumber-sumber kawan ataupun pakcik yang tahu berkaitan dengan tokoh kita ini. Jadi dalam arti kata skrip sejarah Datuk Wan Ahmad ni, dia akan bertambah dari semasa ke semasa. Dia tidak ada satu penulisan yang utama. Jadi saya suka nak fokus pada penubuhan syarikat kerjasama di Perlis atas inisiatif Datuk Wan Ahmad. Saya cuba menulis ini kalau nak cerita kerana dia lupa, maklum saya lah. Warga emas ni dia banyak yang lupa. Jadi fakta ataupun penulisan ini saya berkumpul, saya ambil daripada warisan jurnal yang diterbitkan oleh perpustakaan, di mana warisan ataupun jurnal yang diterbitkan oleh perpustakaan itu sekarang dah hampir 21 tahun. Sejak itu kita ada kemungkinan 150 tajuk-tajuk sejarah di negeri Perlis. Sama ada kisah sejarah tokoh, sejarah sekolah, sejarah bangunan-bangunan lama dan sebagainya. Jadi inilah pihak tentang kuasa bahagian warisan mengambil inisiatif untuk setahun sekali kami terbit sebuah makalah warisan indera kayangan. Jadi dalam warisan indera kayangan itu banyaklah cerita-cerita sejarah. Kalau boleh, kalau kita pergi ke perpustakaan, dapat kita rojong 21 makalah
warisan belakangan yang dapat kita boleh petik lah daripada situ. Sebahagian daripada itu tokoh yang cerita ialah Pak Wan kita lah, cucu Datuk Ahmad. Sama ada cerita sekolah dan berbagai sejarah lagi lah. Pak Wan ni sebenarnya dia orang kaya. Orang lain ada Mercedes, tapi dia ada 5 Mercedes. Mercedes itu apa dia? Gajah. Seekor gajah, nilai dia sama dengan sebuah kereta Mercedes. Tak kira lah Mercedes, mata belalang dan sebagainya. Kalau kita suruh dia cerita pasal gajah, ada. Dia ada belah gajah. Jadi untuk pengetahuan pelajar, pada tahun 1922 Datuk Wan Ahmad mendapat restu daripada Raja Said Alwi untuk mengikuti kursus mengenai syarikat kerjasama di Kuala Lumpur. Jadi macam pucuk digital ulang datang. Oleh sebab beliau amat peka dan minat dalam hal kooperasi ini, maka pada tahun 1922 bagi dia amat seronok sekali lah. Kursus itu memberi arti yang besar kepada beliau, kerana pulangnya nanti dapat menyedarkan rakyat Perlis tentang betapa pentingnya peranan syarikat kerjasama itu. Sungguh pun beliau memegang tugas sebagai hakim Mahkamah Negeri Perlis, seperti mana yang Pak Wan ceritakan tadi, dan jawatan itu merupakan jawatan yang tinggi, yang dihormati. Kata orang kalau hakim dia nak naik basikal, tak boleh naik kereta, tak boleh. Itu bagaimana pentingnya seseorang tokoh jawatan tu. Namun Datuk Ahmad sanggup meletak jawatan kerana dia niat awalnya ialah untuk berkhidmat kepada rakyat negeri Perlis. Dalam sepanjang hidup dia di peringkat awal, dia tahu rakyat negeri Perlis ni dari segi ekonominya agak merosot. Kemudian masyarakat tani misalnya, kalau mereka nak sesuatu, nak sewa benda kan, nak buat usaha apa sekalipun, mereka kena pinjam duit daripada orang yang kaya, orang yang berada, ceti terutama sekali, ataupun orang tengah, ada main padi punca. Jadi untuk nak basmikan masalah ini, Datuk Ahmad pergi kursus, dan alhamdulillah baliknya nanti dia dapat merubah fikiran rakyat ke arah jangan lagi meminjam duit daripada ceti, orang tengah dan sebagainya. Pada awalnya dia mengemukakan cadangan pada Raja Said Alwi untuk menubuhkan syarikat kerjasama di Perlis. Tegasnya ekonomi rakyat negeri Perlis harus dibangunkan segera untuk mengelak rakyat menjadi mangsa ataupun cingkaman orang tengah tadi. Cadangan itu dibincangkan dengan Raja Said Alwi dan penasihat British. Pada masa itu kita ada penasihat British di Perlis yang bernama Sir William. Akhirnya mencapai persetujuan yang Datuk Ahmad pada masa itulah dihantar mengikut kursus melalui syarikat kerjasama selama setahun. Pada masa itu kita tak tahulah di mana tempat kursus. Kalau sekarang ni Angkasa dah siapkan satu pejabat tempat kursus. Secara kebetulan beliau bertemu 2 orang sahabat baik di tempat kursus. Semasa menghadiri kursus itu, beliau dapat bertemu 2 orang sahabat baik dia, iaitu Said Bahaldin bin Said Noh dan dari Selangor, dan Encik Abdul Wahab Alhamdulillah, atau lebih dikenali dengan panggilan Wahab Effendi. Dia ni adalah seorang lulusan Masjid Al-Azhar Mesir, dan Datuk Ahmad berusaha untuk membawa kedua rakan itu ke Perlis bagi membantu beliau untuk melaksanakan satu tugas berat yang diamanahkan kepadanya, iaitu memperkemaskan syarikat kerjasama di Perlis.